Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat. Selamat datang. Hari ini saya nak ada sharing dengan Ustaz Zahil Zakaria. Jadi saya tengah tunggu dia masuk. Topik kita pasal Al-Quran. Apa namanya? Jangan abaikan Al-Quran. Kenapa kita dah nak masuk bulan Ramadan kan? Al-Mubarak. Jadi problem ni gini, babe. Problem dia mungkin some boleh relate lah. Sama ada kita ni adalah antara orang yang sentiasa ada niat yang kuat untuk khatamkan Al-Quran, tapi always kecundang. So macam every time kita Ramadan, kita akan start macam macam very semangat lah. Bulan apa Al-Baqarah kan, kita masuk very high, every consistent, every semayang, bila lepas semayang kita dapat khatam, bukan khatam, dapat cover 1-2 page. And then at some point in our Ramadan, kita sibuk kan, kita busy dengan benda lain. Jadi kita macam kita skip satu hari, kita skip 2 hari. Itu jadi persoalannya lah untuk kita kongsi. Jadi nak dengar juga apa Ustaz Zahil Zakaria, kita punya kawan, member kita. Tak pernah buat, pernah lah buat live tapi macam kurang. Okay, so kenapa seorang? Problem Saya Dayat dia, Saya Dayat tak tahu kat mana, tapi dia tak dapat join. Jadi a bit upset lah. Actually tak adalah. Dia busy lah. Dia busy. Dia ada masak rupanya, nasi mandi. Jadi kita tunggu Ustaz Zahil. Okay. So mungkin apa pendapat anda? Apakah anda di antara orang yang macam mana? Always dapat khatam Quran every year, every Ramadan, atau macam mana? And personally for me, dia dah join, tapi lepas tu okay, kenapa tak masuk Ustaz? Okay, alamak, unable to join lah. Allahu Akbar. Okay, bismillah, kita cuba lagi. Okay, adakah di anda jadi what is your, macam for me personally, I think I feel that I cannot achieve that, so I don't have that goal at all. So tadi kita dah bincang dengan Ustaz Dayat, dah bincang Ustaz Dayat macam kita tak boleh ada that kind of mentality lah. Kita tak boleh macam give up, we give up dengan Allah. And it's wrong lah. Kenapa orang berebut-rebut nak khatam more than belajar kan? Pasal ada perbezaan di antara sama ada you nak tadabbur Quran ke ataupun you want to baca and khatam Quran. Ustaz Hidayat katakan you have, based on apa yang dia katakan, ulama siapa cakap, dia cakap you have 11 months untuk belajar kan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Kat rumah Kat rumah, alhamdulillah. Jadi Ustaz Hidayat Khabar tak dapat sihat join semua? Alhamdulillah. Saya tak dapat join. Itulah Dayat tak dapat join pula. Boring lah. Jadi tadi berbual seorang dah nak lost juga. Ana jarang berbual seorang. That's why macam it's very hard lah to do live seorang Anda selalu Macam berbual sendiri gitu Nak kena ada pointers lah. Kalau berbual seorang, I think the crowd must be very interactive lah kan. Yeah, that's why. Ya, nak kena ada question answer lah, siapkan lah. Ana pun kita main terjun lah. Kita nak, kau tahu tak? Jenis malas nak. Jenis always. Tapi kita siapkan topik ni, insyaAllah kita seimbang lah. InsyaAllah ada foto lah. So, macam mana preparation? Ramadan is like it's like the biggest event for yourself Alhamdulillah. Berapa? I think apa ni is the biggest event for everyone lah kalau Ramadan ni. Yeah. Ramadan is like macam is a bulan yang dinanti-nantikan untuk semua orang. Yeah. Dan alhamdulillah diberikan peluang untuk insya-Allah kita doalah supaya dapat bertemu dengan Ramadan kali ini. Yeah. InsyaAllah dapat enjoy dengan jemaah semua, dengan family untuk ibadah sama-sama. Yalah, setahun sekali tu sekarang macam terasa cepat lah Ramadan dia datang balik kan. Macam terasa cepat gitu. Yeah. So macam untuk hantar masjid dia dah book hantar punya
So basically every day ada ni kan. Every day ada I mean every day ke macam mana? Hampir every day, hampir every night Ramadan ada tarawih, imam jemputan atau macam mana? Oh, alhamdulillah lah. Setakat Ha. ni Ramadan dah fully book lah. Oh. Alhamdulillah. Dan Ana juga pun Ramadan ni dia bulan yang rasanya untuk semua orang yang hafal Quran ni bulan yang kita dapat macam hidupkan Ha. kita punya apa ni Al-Quran dalam solat malam kita. Lepas tu kita dapat enjoy lah dalam ibadah kita kan. Hmm. Setahun kita cari duit, cari Ha. kerja, apa ni, cari rezeki ke Ya. sana ke sini, dan Ana rasa bulan ni best untuk kita reset balik Ya. kita punya apa ni, kita punya apa orang kata Spiritual niat lah. kehidupan kita ni Ya, lah. ya. Reset balik kita punya roh Reset lah balik. Naikkan balik roh kita tu. Roh balik. Macam orang kata pergi retreat, Ya. pergi healing kan. Ya. Ramadan is a month where we restart everything and hopefully we can continue the routine that we did in Ramadan in Yes. other months lah. Alhamdulillah. Yeah. But mungkin for your mungkin nasihat lah mungkin for myself khususnya, how do you when you say enjoy dengan Quran macam enjoy dengan, macam some people tak appreciate that, some people rasa okay lah, maybe dia try tapi dia tak dapat that feel lah. Dia tak dapat that feel uh, how to start. Dia kalau kita cakap yang kita ni setiap kali macam sampai Ramadan tu kita feel, hari-hari kita feel tu pun mungkin tak betul sangat sebab dia perlukan usaha. Jadi dalam mencari Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia perjalanan tu tak semudah apa yang ni. Cuma perjalanan dia ni indah. Sebab tu kalau kita tengok apa ni, kalau para sahabat dulu bila ditanya macam mana diorang rest macam mana diorang rehat dalam live diorang ni, diorang rehat dalam solat. Okay, So menarik. diorang punya definition of rehat tu berbeza. Dan Ana tadi solat subuh di Kufran dan Alhamdulillah Ana rasa macam turut bangga dengan masyarakat kita. Sebelum Ramadan lagi masjid, Ana rasa bukan masjid Kufran aja, mungkin malah di serata Singapura ni memang subuh ni dah menjadi satu kewajipan bagi semualah. Diorang dah macam wajibkan diri diorang untuk pergi ke masjid. Dia sekadar untuk macam mana nak menikmati solat tu bersama para jemaah. Dia macam dapat semangat baru. Dia dapat apa ni, yalah, motivation sebab kita berjalan di atas apa ni, landasan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai ni, pasti kita diuji. Ujian tu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Jadi seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala apa ni permudahkan urusan kita, Allah Subhanahu Wa Taala dah menjamin hidup kita, walaupun ada orang yang tak ibadah pun Allah dah jamin rezeki dia. Kan? Jadi bayangkan kalau kita apa ni terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan kita memperjuangkan pada Allah, sebab dunia yang kita ada ni memanglah hanya persinggahan semata-mata. Jadi nak tanya sikit. Suara ni ganti-ganti. Suara anak clear tak? Clear. Suaranya ganti-ganti tapi tak tahu siapa. Tapi nak baca sikit komen. Ada satu penjaga semalam tadi kan Ana kira tanya macam what's your experience khatam Quran kan. So dia penjaga malam ni kira sepupu jauh juga, sepupu jauh Ana juga. Salam Ustaz, alhamdulillah saya dapat khatam hampir setiap tahun. Antara tips saya kongsi ketika bersenam dan berjalan keliling kawasan Kejerenan boleh baca. Jadi sewaktu memandu dan berhenti di red light pun boleh baca. Maknanya dia manfaatkan dia punya exercise time kan, dia punya workout time untuk Quran. And then itu satu idea baik juga. Actually kalau you don't ingat waste lah. dekat Arab, kalau kita tengok orang-orang Arab, diorang bila lepas subuh diorang jalan tau dengan Quran. Diorang buka, diorang murajaah sambil jalan. Jadi you sambil brisk walking, you baca Quran, you mengulang. Dan benda ni rutin bagi orang-orang yang biasa murajaah Quran juga. Dan alhamdulillah bila kita tengok benda ni, budaya yang dibiasakan di negara Arab, dan rasanya budaya ni baik kalau kita dapat buat dekat Singapura jugalah. Bila kita baca Quran tu sambil jalan, sambil menikmati apa nikmat Allah, udara pagi-pagi ni kan syok kan, sejuk kan. At the same time mungkin kalau kita tak baca, kita dengar. Tapi biasanya kita baca tu lebih baik lah, masya-Allah.
bila kita InsyaAllah. jalan sambil kita baca Quran tu, ada perbezaan tak? Macam daripada kita statik dengan kita sambil jalan. I mean for your experience lah. Macam dari segi nak hafal lah atau murajaah. Kira ni atas level. What do you think? Dia masa jalan ni, of course lah, kalau stamina tengah up, Ah, memang fit lah kan. betul juga. Tapi kalau stamina tengah down, tak best sangat lah. Yes, Tapi yes. best lah jalan dengan Semput lah Quran. Cuma balik pada, yelah, kita punya reality kita di Singapura ni, semua ada kerja Ya. masing-masing. Jadi masing-masing lah. Ada orang kadang dekat atas desk pun orang baca Quran. Yes, yes, Orang yes. apa ni, orang enjoy, ada orang dengar. So ikut ikut kita keadaan lah. Tak Ya. semua orang yang paginya yang boleh pergi pub, Ya. best duduk Ya. jalan. Ya. Kalau Ya. ada mungkin weekend lah. Hmm. Weekend you boleh buat kan. Hmm. And benda tu memang is a new experience untuk everyone. Ya. So maybe you can start now, then you will enjoy it lah. You jalan sambil you baca Quran. So, Masya Allah, kita pagi ni ditemani dengan beberapa masyayikh. ya ke? Allah. Saya tengok di sini Akbar. ada teman Ana daripada Ustaz Mustaqim Ustaz Mustaqim. daripada Malaysia. Ahlan wa sahlan. Dan Dan Masya Allah. Terima juga kasih Ustaz banyak. Abdul Basit daripada Makkah Al-Makkawi. Ah, Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ni semua teman-teman Quran lah. Jadi dengan Masya Allah. Quran ni bukan sekadar kita menjadi imam, Hmm. tapi malah kita belajar dengan ramai daripada imam-imam yang Masya Allah, yang berpengalaman daripada luar negara, Ya. daripada Malaysia, Indonesia dan juga daripada negara-negara Arab lah. Hmm. Sedihnya kalau berbual Melayu ni, kalau nanti syekh-syekh Arab yang join mungkin tak faham lah. Minta maaf. Apa ni? Nak kena ada lagi satu orang untuk translate. Masya Nak Allah. kecoh. Lambat pula nanti. Imam tak? Okay, tak apa. Tapi betul ni ada idea untuk baca Quran dekat beach. Jafari pun Masya Allah, dia very, I think Quran ni dia tak limited tau. You tak mestinya nak kena duduk atas sejadah. Nak tak mestinya nak kena orang kata dekat dalam rumah saja. You can enjoy, you boleh maybe night drive you tengah jalan malam you baca Quran, you dengar Quran, you jalan dekat beach, you jalan dengan isteri you. Masya Allah lah, dia punya nikmat baca Quran ni memang luar biasa. Lebih-lebih lagi kita nak bertemu dengan bulan Ramadan, iaitu bulan Al-Quran Al-Karim. Rasanya ramai di antara kita punya viewers pun dah mula kan. Nak tengok ramai yang Masya Allah dah tag Ustaz, saya dah juz 2, dah juz 3 daripada Quran. Please teruskan. InsyaAllah Ramadan kali ni semua dapat khatam. Semua dapat khatam Quran. InsyaAllah, amin. Okay, nak go into story sikit lah. Boleh. Just nak to know your life better lah I mean, boleh tak share sikit? Macam mungkin Boleh. imam masjid dia dah book awal Kira berapa lama? First kali invitation tu bila? For I think imam. kalau Singapore memang ada masjid yang macam tarawih tahun ni, habis saja jadi imam dia book untuk tahun depan. Langsung. Dia terus book untuk tahun depan. Tu yang memang regular lah. So alhamdulillah tahun ni ada perbezaan sikit. Maybe ada banyak sikit masjid sebab Ana tahun ni ambil every masjid tu dalam satu hari je. Satu hari je. Satu hari tu. Dulu kita ada ambil macam 2 hari. Tapi tahun ni alhamdulillah lah, insyaAllah, sebab nak beri peluang untuk yang lain. Dan kita pun nak jumpa kawan-kawan daripada west side, daripada dulu memang Ana selalu imam kat west side, babe. Walaupun Ana duduk kat east. Selalu banyak dekat west side. Tapi alhamdulillah tahun ni ramailah daripada banyak daripada masjid-masjid yang lain yang Ana nak try jugalah kat tempat orang. Dan alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi mengundang kita ni kan. Jadi maknanya kebanyakan dah book, for example Ramadan ke-10. Okay, next year Ramadan ke-10 kan is the same masjid macam itu Ada macam itu. Ada kira memang diorang tahulah first come first serve. Sebab memang biasanya sebelum datang Ramadan ni by 6 months gitu, Ana berjadual yang di Singapura, di Malaysia, di Indonesia pun memang dah set dah. So, okay, now kat Singapore, nak Singapore ada certain maybe 60% macam mana? From your Ramadan, 60% masjid Singapore, then 40%. Tahun ni insyaAllah Ana akan fokus dalam 20 hari di Singapura. Dan insyaAllah baki 10 hari tu berada di Timur Tengah lah. Timur Tengah langsung. Tak ada Indonesia, tak ada? Indonesia, Malaysia. Tahun lepas qadar Allah, Ana ada dilanda ujian sikit lah. Ana rasa dalam 10 tahun jadi imam ni,
so far selalu Allah bagi okey je. Tahun lepas tu Ana macam ada break sekejap tau. Bila time tarawih tu adalah dalam 6 hari Ana off masa tu. Sebab Sebab sakit, sakit. suara. Kita pun dah meningkat usia kita, stamina kita. Jadi Ana rasa tahun ni memang Ana nak, kalau ada trip-trip yang luar negeri yang agak jauh, Ana memang akan fokus ke situ. Alhamdulillah tahun lepas is the first perjalanan Dubai, dan alhamdulillah insya-Allah tahun ni jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala memang akan ada di sana juga, dan insya-Allah few state juga yang berdekatan dengan Dubai insya-Allah. So doakanlah insya-Allah dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan lah, sebab Ramadan ni memang kalau imam hari-hari ni Ana rasa tahulah yang jadi imam tu memang akan faham suara kita dengan keadaan kita semua kan. So alhamdulillah. Anak tak tahu. Anak tahu, mungkin boleh kongsi dengan challenges jadi imam hari-hari, tarawih every night. What is the ni kesihatan, dia suka kesihatan, dia suka macam mana? Jadi imam hari-hari ni dia tak macam mana yang kita nampak, sebab first expectation para jemaah memang semua selalu akan ingat kita ni dalam keadaan yang perfect lah. Padahal solat-solat kita ni yang perfectkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang bila kita dalam keadaan suara tak ada, tiba-tiba dalam solat masya-Allah. Ana nak kongsikan nanti ada satu cerita Ana nak ceritakan. Tapi sebelum tu Ana nak tunjukkan, kira bukan cabaran lah. Ana rasa nikmat juga bila sampai Ramadan ni kita macam excited nak jumpa dengan jemaah, nak jumpa dengan yalah masjid-masjid baru, jadi imam dan sebagainya kan. So usually the first 10 masjid tu macam kita all out. Mungkin all out sangat lah suara kita yang menyebabkan kadang-kadang yalah dah habis antara pengorbanan, bukan ujian, pengorbanan is Ana bila jadi imam di masjid ni, Ana punya buka puasa pun of course minimal lah. Sebab kita tak nak sampai kita menjejaskan kita punya stamina. So dan masa sama pun Ana tak kita mungkin dalam masa sebulan tu sekali dua je dapat buka dengan family, dapat buka dengan zaujah. Dan Ana suka benda ni untuk Ana macam yalah ya Allah SWT nakkan kita fokus dan sebagainya kan. Antara nikmat yang berbeza juga. Dan juga bila kita sampai ke masjid pula, setiap masjid tu ada cabaran masing-masing. Ada masjid yang memang baca daripada bacaan yang berterusan. Diorang ada mengikut mushaf diorang, sambung. Everyday ada 5-6 page kita kena ikut. So of course mileage dia lebih. Setengah muka, satu muka surat. Ada masjid pula hur, hantar freedom lah. Hantar nak bawa surah apa, hantar nak baca surah apa, semua kan. Jadi dengan hari-harinya, dengan keadaan kita pagi berpuasa sampailah maghrib tu, suara kita akan rosak juga. Sebab apa? Sebab tak dapat minum air siang hari. Lepas tu malam tu kita all out kan. Mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Mungkin dah habis imam, berbual dengan orang pula. Habis tu mungkin kadang-kadang moreng semua kan. Ni antara nikmat yang wallahualam Ana rasa Ana enjoy. Walaupun last year tu kesian juga ada few masjid yang Ana tak dapat nak tunaikan. Tapi antara nikmat-nikmat je ni lah yang kita, Ramadan ni memang betul lah, memang antara perayaan yang sangat-sangat Ana tunggukan sangat lah, selain daripada Aidilfitri. Cuma of course dia ada pengorbanan, dan Ana rasa mungkin insyaAllah tahun ni nak kena buat persiapan sikit dari sudut macam pemakanan, macam suara kita dah nak rasa dah macam dah nak rosak ni, apa kita buat. Mungkin kurangkan berbual dengan orang, kurangkan tidur. Dia semua akan ada macam efek dalam kita punya bacaan lah. So Ana nak ceritakan satu cerita ni waktu Ana berada di Dubai. Okay, ambil sikit lah Boleh. Kita ambil sikit masa nak share pengalaman kat Dubai masa tu. InsyaAllah. So Ana sampai Dubai dalam keadaan Ana punya suara memang masya-Allah lah. Allah je yang tahulah suara ketika tu, memang nak berbual pun macam serak tau. Pergi juga. Memang dah sampai sana. Dah sampai sana. Okay. So Zaujana pun my wife pun dia dah start buat cari macam macam mana nak suara ni dia baca kat internet macam mana nak pakai apa ni, cengkeh lah orang kata, campur dengan minyak zaitun lah. Dan kita buat eksperimen lah benda tu, and dia tak work sangat pun benda tu. Tapi
bila dah sampai kat Dubai tu memang kita dah berserah lah kan. Ana dah Ya. kat sana, jemaah pun dah tunggu. So Ya. at the very high level kat sana tu dengan yalah ketika tu Ana digandingkan dalam jadual tu digandingkan dengan imam-imam yang Ana dulu memang selalu mencintai mereka dengan bacaan mereka, dengan kehidupan mereka yang mereka bawa. Diorang inspire kita lah dengan Al-Quran yang mereka bawa. Contohnya Syekh Al-Afasim Syari, masa tu pun ada Syekh Ra'd Al-Kurdi dengan Abu Bakar Syatiri, dengan ada few lah Az-Za' Al-Balushi, dengan banyak lagi imam-imam yang muda dan juga imam-imam yang dah berpengalaman ketika itu. Otai, Yang utai. So Ana pula diletakkan pada penghujung. Jadi bila penghujung ni of course dia dah masuk al-ashr al-awakhir 10 malam tu, Ana kena pula kira daripada malam 26, 27, 28, 29. Wow. Jadi memang is big nights lah. Yes. So budaya di negara Arab ni, diorang punya qiyam ni best. Diorang tarawih pukul 8 dalam 1 jam gitu. Lepas tu dia ada qiyam. Jadi yang terbayangkan Ana punya gap tu pukul 12, qiyam dia pukul 12. So kalau ikut Singapore, biasa qiyam dalam 3.30, 4.30 gitu kan. Correct. Sana qiyam dia pukul 12. Jadi yang buat Ana gerun ketika tu, suara Ana baru ni habis ni. Tak cukup rehat lagi ni. Nak sambung lagi untuk qiyam kan. So ketika tu memang berpasrah lah, ya Allah Rabbi, memang kau lah, hanya kau lah yang menentukan yang terbaik. Mana yang terbaik, keluar serak tak serak pun Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa hikmah dia kan. Yes. So berjalan pada hari yang pertama. Anda ingat bila hari pertama tu memang ada sangkak-sangkak sikit lah suara kita. Ya biasalah kita manusia kan tak lari daripada ni kan. Jadi ketika Ana berada di sana tu, Ana rasa Allah SWT nak tunjukkan keajaiban Al-Quran ini dan keajaiban doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu Ana memang dah habis mengulang tu, Ana dengan Zaujah Ana. Jadi dua perkara yang Ana buat sebelum Ana nak sampai ke masjid tu, Ana minta doa daripada Zaujah Ana dan juga daripada ibu Ana. Ana minta kepada kedua insan ini, di mana Zaujah Ana ketika tu berada di sana memang nak murajaah dengan Ana, nak test bacaan Ana. Sebab Ana diberikan masa tu dalam tak silap Ana juz 23 sampai 25 lah. So surah-surah yang agak jarang Ana baca dalam solat. So yalah dari sudut murajaahnya, nak ingat ayat apa, rakaat ke berapa, suara tengah macam tu kan. Dan subhanallah, Ana ingat lagi Ana berada di lift tengah perjalanan daripada hotel tu nak ke orang punya Grand Mosque tu. Dalam lebih kurang 10 minit. Dalam lift tu Ana cakap dengan Zaujah Ana lah. Ana kata okay lah, this show time lah. Kan? So apa yang Ana nampak keajaiban di situ is Ana minta Zaujah Ana punya doa. Zaujah Ana berada di depan Ana. Ana suruh dia doakan Ana supaya Allah mudahkan urusan ni. Dan Ana berada sampai di masjid aja, di bilik imam tu. Yalah, Ana first masuk bilik imam dia, Ana seram tau. Pasal dia punya gerbang pintu dia macam 3 tingkat gitu. Serius, bilik imam tu? Bilik imam dia. So bila dah kat dalam tu lagilah gerun dengan keadaan suara dan sebagainya. Tapi Ana minta doa daripada ibu dan khusus daripada Umi Ana lah. Ana minta doa daripada Umi Ana. Sebab Umi Ana yang membesarkan Ana dengan Quran. Yang dia cakap, Umi, doakan Muhammad ni, insya-Allah ni kat luar jemaah macam nampak lebih kurang 5-6 ribu orang ni. Dia Ana ingat mak Ana punya doa tu, mak Ana kata, ya Allah ya Rabbi, kau permudahkan, kau lembutkanlah dan kau luruskanlah dan kau beri kemudahan kepada anakku untuk baca Al-Quran pada malam ini. The moment Ana step in into benda tu, di depan Ana ketika tu ada lebih kurang dalam 5 hingga 10 channel TV live. Jadi diorang ada live IG, Facebook dan juga ada lagi benda-benda lain lah. So kamera semua kat depan Ana dan Ana kena brief masa tu. Kira diorang kata okay, nanti diorang punya orang yang dekat crane tu akan bagi kau signal untuk kau start. Pasal kita 2 rakaat, dia 8 rakaat je kan. So habis 2 rakaat nanti dia akan signal kau berapa second untuk kau standby for the another 2 rakaat. So banyak benda ketika tu Ana nak kena fikirkan pasal berapa saat, berapa ni dan sebagainya kan. Tapi betul lah, Allah punya keajaiban ni yang Ana nampak daripada Al-Quran dan daripada doa. Nabi kata, doa usilahul mu'min. Dan doa ni kita punya senjata. Dan Ana yakin sangat ketika tu, selepas kita ikhtiar lah, kita dah try minum cengkeh lah, air panas lah, apa. Memang tak works, babe. Memang tak works. Memang Allah nak tunjukkan yang subhanallah, keajaiban yang ni. The So bila moment keluar Ana kat step lift in, memang serak lah. Keluar kat lift tu bila macam Ana ada story lah. yang
Memang suara anak memang bukan suara anak ketika tu. Sampai ada Ish. satu kawan anak kata, aku rasa ada orang aim kau lah ni. Macam Alah. jarang benda ni happen kan. Yes. Tapi anak tengok benda ni sebagai satu pengalaman yang anak rasa antara pengalaman yang indah jugalah. So, anak dah step in dekat masjid tu, anak dah tengok dengan jemaah dia yang ramai. Anak nampak ada raja dia ketika tu solat sekali tu. Doi. So, tak Pressure tahulah the is expectation dia very dengan kita. how do you macam face that, macam dengan keadaan, dengan expectation orang, dengan kamera semua, dengan live, hati tu macam mana time tu, macam Anak terus nervous terang ke tak cakap dengan nervous? hantar. Anak terus terang cakap hantar. Bila hantar ada di depan tu memang anak blank. Anak ketika tu memang blank Serious? pun. Oh. Anak memang blank dan anak yakin dan ketika tu memang Allah SWT yang macam control anak. Serius Itu okay. yang keajaiban yang anak nak sharekan dalam ni. Kira macam doa ni memang anta takkan appreciate doa melainkan dalam keadaan anta susah dan Allah uruskan benda tu. Okay. Baru anta nampak macam okay, this is beyond your control. Yeah. Dan ketika tu suara anak memang teruk lah. Senang kata Kalau memang kata 100% macam mana? Macam kalau on a scale 100%, anak rasa berapa? dalam 20% je anak punya Yes, wow. Dan bila anak ke depan tu, anak ingat bila anak start baca Fatihah tu, anak macam tengah adjust lah. So, batuk-batuk semua kan. So first tu solat isyak lah. So solat isyak tu memang dia suruh baca kita 2 muka surat daripada surah gini, suruh sambung daripada bacaan imam dia. Di sana pun expectation dia tinggi sikit sebab dia expect yang datang semua hafiz Quran lah, of course. So it is very high level. So dia kata, Syekh, kita tadi maghrib stop daripada page ni, so kau continue daripada next page. Macam gitu lah. Jadi without any preparation, maybe buka dalam berapa minit gitu. Dia tak bilang awal lah. Dia just macam bilang untuk isyak dia tak bilang. Tapi untuk tarawih dia bilang lah. Sebab tarawih lagi panjang kan. Understand. So anak ketika tu baru mula ni semua dalam keadaan yang anak macam risau dengan suara dan sebagainya. The moment anak step in itu dalam solat tu, anak memang first kali anak kata, ya Allah, memang sekarang ni aku lepaskan semua pada engkau lah Allah. Kira memang innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah Rabbi, hanya engkau lah tempat aku menyerahkan segala kesusahan aku dan kepayahan aku ni. So anak pun mulakan bacaan dan ketika itu bila anak baca, anak tak sadar dan anak masih lagi rasa suara anak ni okeylah. Sampailah anak masuk tarawih semua. Anak just buat macam biasa. Kadang-kadang nak try to get a point yang suara anak biasa boleh buat, tak dapat. Tak dapat tau. So anak macam okeylah, tak apa, ya Allah Rabbi, mana yang aku mampulah. So bila dah habis solat semua, jemaah datang ke depan. Oh, where you from, Sheikh? You different. You are the only non-Arab here. Alhamdulillah kan, anak pun yalah dah habis berbual semua. Habis saja solat, anak pun tengok balik video lah, cepat-cepat anak nak tengok balik macam mana bacaan anak ketika tu. The moment anak dengar bacaan anak kata ni bukan anak ni. This is not me. So ketiga tu memang keajaiban yang Allah nak tunjukkan, yang bila anak baca tu, itulah suara yang anak biasa baca pada hari-hari yang anak tak sakit. But you didn't feel that. Anak tak rasa benda tu. Anak tak rasa. Bahkan orang yang semua macam, Masya Allah Ustaz, power hari. Anak macam, kau aku suara serak ke? Macam orang confirm boleh detect. Ustaz, kalau biasa kita suara serak, orang akan cakap, Ustaz, semoga Allah berikan kesembuhan, sakit ke apa kan. Tapi ni anak jumpa dengan, I think around 50 plus juga orang-orang Singapore yang berada di sana. Anak jumpa. Dan subhanallah, dia orang kata tak ada serak ke? Macam tak serak. So the moment anak dapat tahu benda tu, anak kata, yes, this is the thing yang anak nak tunggu. Ya Allah Rabbi, kau dah tunjukkan keajaiban kau. Dia macam kisah Nabi Musa, kalau you ingat dalam Quran kan. Nabi Musa dia pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah Rabbi, aku nak lihat engkau ya Allah. Ini selama ni aku beriman kepada engkau, aku dah buat segala-galanya untuk engkau ya Allah Rabbi. Boleh tak aku melihat engkau? Aku nak lihat betapa keajaiban yang aku selama ni rasakan. Aku nak lihat siapakah yang memiliki keajaiban ini yang berikan kepada kita. Jadi bila dalam Quran tu Allah sebut dalam keajaiban tu, Allah kata, qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal. Kau tidak akan melihat aku, tapi kau lihat pada gunung yang di mata kita, gunung tu dia macam batu yang tak akan goyang je lah. Tak akan bergoyang, tak akan bergerak, tak akan bergegar lah kan. Langgar apa pun, benda mesti pecah. Allah kata
qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tu dia stay tempat dia stay, maka kau akan nampak aku. Allah kata falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya dah mendekati gunung itu, kan? Ini gunung yang dikenali di Mesir, Gunung Tur Sina ni kan. Jadi Allah kata apa? Dalam keadaan gunung itu, Allah kata kalau dia diri stay, keadaan dia baik, kau akan nampak ni. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah Subhanahu wa taala dah mula dekat dengan ni, kan, sehingga Allah Subhanahu wa taala macam warn lah Nabi Musa, okay, kalau benda ni stay, kau mesti akan nampak aku. Benda besar ni tau. The moment Allah dekat, lalu Nabi Musa pun dengan zat Allah tu dia melihat mungkin cahaya Allah SWT ja'alahu dekat, kan, yang mana macam ada satu apa macam dentuman. Betul, ada satu apa ni, cahaya yang menyinari sehingga Nabi Musa pun jatuh, dia pingsan dalam keadaan dia tidak menyedari bahawa itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan selama ni kita kadang-kadang tengok macam apa agaknya keajaiban doa pada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita tengok di sini kita minta doa ni daripada orang-orang yang mencintai kita. Beza macam bila, sebab tu bila Nabi SAW, bila kita sakit ni, Nabi suruh kita doa. Nabi suruh kita doa dan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita minta orang bukan tak bagus. Tapi kita ni dalam keadaan kita mengalami kesakitan itu, mengalami ujian itu, dia lebih ikhlas doa kita. Ya Allah Rabbi, aku dalam keadaan. Dan anda nampak keajaiban ini dalam occasion yang mungkin kita tak, bukan dalam kesakitan dan sebagainya, tapi dalam occasion yang kita tak pernah mengharap apa-apa melainkan kebaikan daripada Allah. So that experience memang lepas tu kira the rest of the days anda dah macam tak risau lah. Anda cakap okay, tak apa, Allah akan uruskan aku punya isu. Aku just ulang, aku just settlekan benda-benda yang nak perlu ada, dan the rest is Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. And subhanallah. Sorry, akan sama apa? Subhanallah apa? I want to touch about your Umi Your Umi. Okay, boleh. Dia yang kenalkan dengan Quran, betul So maksudnya dia dah hantar, then at that point, do you love to pursue this? Maksudnya macam memang nak hafal Quran, nak hafiz Quran, atau macam mana? Minat tu datang atau galakan tu macam mana? Rasanya Quran ni untuk sesiapa pun lah dekat dunia ni, kita tak nampak Quran tu. Dan tak semua orang yang nak mencuburi dengan ilmu Quran pun. Sebab dia adalah ilmu yang berterusan. Komitmen yang berpanjangan sampailah kita meninggal. Tapi kalau nak cakap tentang perjalanan kita kecil ni, memang tak jauh lah. Ana nak sebut kira keajaiban daripada kedua orang tua kita ni sebagai madrasah yang pertama kepada semua bayi, dan bukan Ana sahaja, rasanya semua orang melalui benda yang sama. Ibu bapa kita akan fokuskan kita dengan Quran dulu pada awal kehidupan kita. Dan setelah itu baru Allah Subhanahu Wa Taala kira beri panduan kepada setiap ibu tu, dia ada perjalanan masing-masing. Dan Ana yakin juga untuk mencuburi dan untuk percaya dan beriman dengan perjalanan dengan Al-Quran ni, tak semua yang mampu. Dan Ana juga masih lagi dalam perjalanan, masih lagi berusaha. Ya Allah Rabbi, biarlah Al-Quran ni menjadi teman aku. Biarlah Al-Quran ini menjadi kehidupan yang kita nanti-nantikan, yang kita setiap hari look forward untuk bacanya. Setiap hari rasa macam guilty kalau tak baca Quran. Dan ini semua berbalik kepada didikan orang tua, yang Ana rasa nikmatnya apabila orang tua kita ni suruh kita baca Quran. Dia pada permulaan tu tak nampak. Kita tak nampak. Tapi sebenarnya Quran ni memang segalanya. Sebab tu ada satu makta' macam satu short clip daripada satu syekh ni. Syekh ni dia quite popular juga di Afrika, daripada Syekh Rashid Sufi ni. Ana selalu share benda ni. Dia kata jangan kita tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran ini, maka dia tak ada nilai di dunia ini. Allahu Akbar. Jadi deep bahaya very deep tau. Apa yang dia cakap pula lepas tu, kira, dan apabila Al-Quran ini kita jadikan kehidupan kita,
siang kita berada dengan dia, malam kita ada dengan dia, sebelum kita tidur kita ada dengan dia. Maka percayalah bahawa kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada martabat yang Allah letakkan bagi kita. Maksudnya, bila kita hidup kat dunia ini dan apabila Al-Quran itu tarik kita untuk selalu kita baca dan sebagainya, percayalah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah hamba yang istimewa. Jadi tak rugi kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ana selalu bila dengar statement yang dia cakap tu, Ana macam sebab lah. Takut juga satu hari kita yang dah selalu dengar Quran ni pun akan hilang daripada Quran. Sebab tu bila dalam Quran Allah sebutkan hari kiamat ini kita akan dibangkitkan dengan dalam banyak keadaan. Ada di antara kita yang akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keadaan itu kepada dia dan dia akan tanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah Rabbi, kenapa kau himpunkan aku pada hari ini dalam keadaan aku buta? Wa qad kuntu basira. Dan aku sepatutnya celik ni kat dunia aku normal aja. Ya. Dan Allah kata qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kenapa engkau dihimpunkan pada hari ini dalam keadaan buta? Disebabkan aku telah berikan kepadamu tanda-tanda Al-Quran, kitab, Al-Hadis, Nabi-Nabi yang aku berikan sebagai petunjuk. Fanasitaha. Kau telah lupakan perkara itu. Wa kadzalika al-yawma tunsah. Dan pada hari ini kau juga dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi kita ambil peluang pada bulan Ramadan ini untuk diri Ana dan untuk anta juga. Dan untuk semua yang hadir pada live pada pagi ini. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai peneman kita. Ini bukan cakap untuk nak step alim ke apa. Tapi keajaiban yang Ana nampak dengan Al-Quran ini dan kepada semua yang dah hidup dengan Al-Quran ini adalah keajaiban yang jelas. Allah dia jamin. Sebab tu bila tadi Ana dengar dia kata kalau Al-Quran itu siang dan malam kau habiskan masa dengannya, yakinlah bahawa kau ada di martabat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Amin. Walaupun kita rasa dekat dunia ni kita tak ada segalanya, kan? Walaupun kat dunia ni kita rasa macam bezalah dengan orang lain, for example dari segi kedudukan, dari segi Betul. rezeki yang Allah berikan, tapi dekat dengan Allah tu is something metaphysics, something yang spiritual, something roh, kan? Orang tu je boleh tahu. Mungkin nak bagi rehat sikit. Ustaz dah banyak cakap kan. Nak baca komen sikit. Kasih rehat sikit tekak. Nak pakai tolong komen semua. Ahlan wa sahlan. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak yang komen. Minta maaf Puan Kusna Paijan, doa seorang ibu dan isteri. Ini beliau pun seorang ibu juga. Umar Abdul Latif. Umar Latif, sorry. Pada-pada je tanpa Abdul. Tak tahu. Betul lu Umar Abdul Latif. Betul lah. Terima kasih banyak. The first madrasah is our home. And dia juga ada komen lagi. Dia cakap reminder, jangan tinggalkan Quran. Orang yang tinggalkan Quran bagai tiada nilai di dunia ini. Ini kira kata-kata Syekh Rashid Sufi. Anda tengah nak google ni. KC Champion. KC, Masya Allah. Semoga Ustaz Singapura kita maju terus menjadi asatizah. Amin. Terima kasih atas sokongan. Nur Basman. Auzubillah min zalik. Ustaz Dayat ni kata busy boleh komen. Dia tengah belanja, dia tengah prepare nasi mandi lah. Jadi okey. Masya-Allah. Ustaz, last story lah, just curious. You bring your parents to Dubai to your gig of a lifetime last year punya tarawih Ana tak sempat nak bawa my parents. Last year tak dapat. So alhamdulillah baru-baru ni Ana balik daripada umrah. Ana dapat bawa dorang lah, dapat tunjukkan orang tempat yang Ana jadi imam dan dia macam satu kejayaan yang kadang-kadang subhanallah lah kita pun tak pernah sangkakan benda ni dan tak pernah orang pun beriman yang satu hari akan jadi imam di sini. Dia bukan kita punya expectation lah. Ketika tu dapat hidupkan diri kita dengan Al-Quran, dia satu benda yang sangat-sangat besar kan. Tapi bila istimewanya bila kita dengan Al-Quran ni, bila mak kita selalu doakan kita. Dan ketika Ana berumah tangga tu, mak Ana kata mak Ana dah lepaskan baton ni kepada zaujah Ana. Dan zaujah Ana pula dia punya sumbangan dan dia punya kepercayaan kepada perjalanan Ana dengan Al-Quran ni seperti mak Ana juga.
Sebab kalau nak tengok balik perjuangan imam-imam di mana-mana sahajalah, biasa isteri banyak kena tinggal. Kita jadi Sedih. imam dari sini dan memang Allah SWT tu maha adil lah. Tak mudah menjadi isteri kepada ustaz lah. Yes. Kan Yes. lebih lagi kalau kita banyak belayar dan sebagainya. Correct. Pengorbanan yang sangat-sangat dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ana rasa yalah, Dubai punya trip yang ana bawa baru-baru ni setelah ana dah habis imam lah. Kita pergi holiday dan ana bawa dia. So dan yalah, melihat mak ana merasakan satu kejayaan untuk kedua orang tua ana, di mana ana dapat memberikan satu, orang kata, jaminan jugalah kepada mereka yang inilah yang apa yang mereka mulakan hidup mereka selama ini, yang mereka inginkan dalam hidup mereka, iaitu melihat anak-anak mereka menjadi insan yang terpandu dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya ajaran dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ana rasa juga bangga kerana ana dapat berjayalah membawa nama orang Asia, nama Singapura, nama negara dan juga nama keluarga ana dengan Al-Quran. Al-Quran. Sebab kalau nak tahu, my father used to be Singapore cyclist. Bapa ana dulu used to be a Singapore cyclist. Jadi ketika ana kecil tu, bapa ana dia main Asian Games, pergi ke orang kata SEA Games dan sebagainya. Dan ketika tu ana pun inspired lah, nak tengok, wah bestnya abah gini. Tapi ketika tu bapa ana punya niat was, insya-Allah anak abah akan jadi lagi baik daripada abah. InsyaAllah akan bawa Quran. Dan anak ketika tu tak nampak. Betul tak cakap, kalau perjalanan Al-Quran ni kita kecil-kecil memang tak nampak. Memang ajaib lah kalau anak kecil tu betul-betul bangun lahir je terus suka Quran tu, memang mungkin mak bapak dia dah buat something tu. Kan? Sebab memang akan ada ujian di situ. Dan macam tadi anak nampak ada orang tanya tips untuk Quran dan sebagainya. Quran ni jadikanlah kehidupan you akan nampak benda tu akan serap pada anak-anak you, insyaAllah. Dan bila kita dengan Quran ni, hidup kita ni kena banyak disiplin lah. Kawan pun tak boleh sembarang. Waktu masa kita kat rumah tu kena lebih. Tak boleh banyak habiskan kat luar. Jadi ada banyak pengorbanan yang ana rasa bukan pengorbanan tu, secara Allah nak guide kita supaya kita ni selalu grounded lah. Yes. Dan kita fokus apa kita punya objektif kehidupan kita. Disiplin InsyaAllah tu semua. Disiplin tu important. dalam apa pun field. Kalau you tengok correct orang yang nak jadi top footballer, you tengok Ronaldo, mana campur orang dekat rumah training dan sebagainya, dan ni semua makan jaga ni semua. Sama juga dengan Al-Quran ni. Of course lah, Al-Quran ni beza sikit sebab kita ni rezeki orang kasih makan ni banyak. Itu antara nikmatnya, dan itu pun kena disiplin juga untuk ustaz-ustaz. Sebab yalah, kalau makan lebih sangat dia takut malas pula nak jadi imam kan. Betul. Kita cepat penat, stamina, jadi tak enjoy lah bacaan. Jadi dia ada cara-cara, dan ana rasa setiap disiplin yang kita buat tu mesti ada hasil. Last one. Sorry just curious, ente dah jumpa dengan ramai high performance people. High performance maksudnya macam yalah, top lah in the field kan. Baik dari segi agama, Quran dan sebagainya. Is there anything that you learn that you can share? Macam cakap macam tadi Cristiano Ronaldo dia disiplin tak campur orang. Maybe ada lain tak? Ada lain story tak from imam-imam ataupun any other people that you encounter, macam dia ni macam gini sebab macam gini. Something that you think ni dah lebih daripada 20 tahun daripada usia ana 10 tahun ana jadi imam. So tahun ni dah lebih daripada 20 tahun dah jadi imam. Alhamdulillah, ana dapat jumpa dengan ramai daripada imam-imam yang subhanallah lah. Kita boleh lihat diorang punya work and diorang punya usaha nak sampaikan Quran ni kepada satu dunia ni banyak. Dan of course kehidupan diorang pun berbeza-beza. Tapi rata-rata yang ana jumpa, mereka ni seperti orang biasa je. Dia tak ada special, melainkan memang yang ground orang supaya gini dan gini adalah komitmen diorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Macam kebanyakan yang anda jumpa memang diorang ni mulazamatul masajid. Selalu memang nampak muka diorang kat masjid. Dan ana belajar benda ni 2 tahun lepas, dan sebab kita tak tahu, ada orang datang memang dengan niat berbeza, ada orang datang memang dengan niat untuk nak kenal Allah.
Dan bahagian niat ni, ikhlas tak ikhlas ni kita tak payah sebut lah. Betul. Tak ada kempen ni, mungkin tak nampak budak-budak muda kat masjid. Kurang. Betul. Tapi ada kempen ni, Alhamdulillah, nampak dia orang ramai kat masjid. Dan imam pun memainkan peranan juga. Dari sudut pengalaman Ana belajar daripada luar negara, imam-imam mereka ni very active on social media. Okay. So, social media ni dia boleh jadi dua benda je. Yeah. Ana tanya dia orang, kenapa? Dia jadi belun tu. Ana tanya few of the imam, Ana cakap, kenapa you terlalu fokus dengan social media, macam share everything. Dia kata zaman sekarang ni senang sangat untuk kau cari pahala, dan senang sangat untuk kau buat dosa. Allah. Ni antara imam-imam yang seumur dengan Ana, macam Ahmad Nufais, Azza' Al-Balushi, Syekh Ra'ad Al-Kurdi. Ni seumur lah, lebih kurang 30, 28, 29, 30, 31 gitulah kan. Ana tanya, dia cakap, dua benda je kau boleh dapat daripada social media yang aku rasa antara investment yang paling baik yang kau boleh tinggalkan adalah benda-benda yang kau share dengan masyarakat dan masyarakat dapat manfaatkan dalam social media. Dan bayangkan kalau benda tu sampai ke ribuan dan jutaan orang, kalau kita pergi satu hari nanti, itulah sebagai saham akhirat kita. Itulah sebagai jaminan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hari itu, Ana dah fikir yang Ana kata, Al-Quran ini memang dia sebagai syifa. Dia betul-betul penawar. Lepas tu bila Allah kata alladzina idza tuliyat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Al-Quran ni Allah sebut, dan apabila dibacakan Al-Quran ataupun dia baca Al-Quran, dia dengar Al-Quran, zadathum imana. Iman dia naik. So bila kita cakap tentang Al-Quran ni, dia ada this touch yang tak semua orang faham. Ada orang kata, Ustaz, saya kalau dengar Quran tak faham pun saya nangis. Okay. Betul. Dan nikmat Al-Quran tu bukan sekadar kita je baca. Kadang-kadang anak enjoy, anak pergi Masjid Kufran, anak imam satu hari je, hari Ahad. Tapi anak suka selalu pergi masjid sebab ada imam-imam yang lain juga yang datang. Dan kadang-kadang bila datang tu memang ayat yang dia baca tu, ni mesti ramai viewers akan agree. Can you datang kat masjid dalam keadaan tengah down ke apa, tiba-tiba ayat yang dia baca tu macam kena lah kat aku. Macam Allah SWT macam jawab apa yang kita perlukan. Dan Ana merasakan benda ni setiap hari. Every video yang Ana tengok kat social media, Ana kena tengok, Ana tutup mata, Ana macam, ya Allah, nikmatnya. Lepas tu bila kita nak tengok hati kita ni dah sampai tahap lembut yang macam mana Allah inginkan tu, dengarlah Quran. Kalau you boleh nangis, you tengok dah makna dia. Ada orang kadang faham pun tak nangis. Dia tak perlukan kefahaman pun. Betul. Sebab Quran ni Allah kata, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, nampak Allah gunakan orang yang beriman. Wajilat qulubuhum. Dia bukan sebarang tau. Kalau hati you dengar Quran sikit dah cair, dah nangis, tu bukan tanya you cengeng. Tapi makna dia you dah up level sikit, dah jadi orang yang beriman. Itu Allah, bukan saya cakap. Itu Allah yang cakap. Allah cakap beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar. Karena kalau benda lain Ana boleh ganas, boleh kasar. Kena Quran, babe, cair, babe. Kena Quran lagi, kena ayat-ayat yang contoh pasal azab. Ayat-ayat contoh pasal ibu bapa, ayat-ayat. These are all reminders. Kita hari-hari perlukan Al-Quran seperti mana kita perlukan makan dan minum kita. So kalau you hidupkan benda ni, insya-Allah semuanya cukup. Spiritual you cukup, kerohanian you cukup, makan minum you pun Allah akan cukupkan, insya-Allah. Ya, masya-Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Allahu Akbar. Wow, dengar aja dah cair dah sebenarnya. Dengar dah cair. Tapi just nak end dekat sini satu kata-kata. Kita bayangkan we go to a place, kita pergi tengok, kita dah for example kita attend satu penulis satu penulis punya event. Kita beli buku dia. Kita macam seronok dengan penulis dia. Kita baca depan dia. Kita baca dia punya, dia dah tahu dia penulis apa, dia tahu apa yang, tapi when you read to them, dia rasa macam honored kan. Dia rasa macam tapi dia tahu I read that, I know everything, tapi kau nak baca depan aku buat apa kan.
to show your respect and to show. Tapi bayangkan, ini kata-kata Allah Masya Al-Quran ni kata-kata Allah. How much Allah will appreciate that you read dia punya surat dia, dia punya kata-kata dia, dia punya pesanan-pesanan dia. Masya And Allah. lagi tinggi lah kan. Lagi tinggi. Allah lagi lembut daripada ibu bapa kita Betul. kan. Lagi sayang kita. Ya Allah. Jadi itulah. Jangan lupakan, ingat pesanan apa yang Ustaz Zahir katakan ini. Hopefully Alhamdulillah. Masya Allah. hopefully this video will kita give you punya meet up pagi ni dia inspired bagi kita lah. extra kick ni untuk start for our Ramadan. Dan rasanya Masya Allah lah, kita punya kawan-kawan, saudara kita semua tengah ready ni. Tadi pagi subuh dekat masjid, Ana tengok lebih daripada 18 saf aja. Ana kata, Ya Allah ya Rabbi, aku dah macam is a success kalau nampak orang-orang kita, kawan-kawan kita boleh pergi rumah Allah pagi-pagi, babe. Orang betul lah. lain pagi-pagi buat yoga, buat ni. Tak salah, kita tak cakap salah. Tapi kita pagi-pagi dah jumpa dengan Allah. Percayalah, hidup you semua diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda Allah kata dalam Quran kan. Apa ni, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Di ayat 1000 dinar tu, dia sebenarnya bukan ayat untuk nak jadi kaya ataupun ayat untuk nak ni kan. Sebenarnya ayat untuk kita belajar. Islam pun adalah satu sistem. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya akan ditunaikan. Dan percayalah, kalau ada benda yang kita tak dapat, itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak kenalkan bagi kita, kalau semuanya aku bagi kat dunia ni, apa yang akan tinggal bagimu di dalam syurgaku. Jadi percayalah, kalau ada benda yang Allah kurangkan kat dunia, pasti ada surprise yang besar yang menanti kita di akhirat nanti, insya-Allah. Allahu a'lam. Allah, terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita should do this again insya-Allah boleh. Thank you Ustaz for the time. Insya-Allah. Kita punya apa ni, penonton pun masya-Allah berpagi-pagian dengan kita. Semoga semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu iyyakum. Semoga diberikan manfaat, semua diberikan orang kata ketabahan bagi siapa yang dalam keadaan kesedihan, dan diberikan kekuatan dalam meneruskan perjalanan ini. Dan ini adalah perjalanan bersamalah. Kita harus berganding bahu. Kita kena ingatkan kawan kita dan ingatkan family kita yang apa yang Allah dah siapkan bagi kita di dunia ini memang itu yang terbaik bagi kita. Jadi subhanallah, ana rasa nikmat juga dapat jumpa dengan Ustaz Syahib. Bukan senang-senang nak buat live dengan dia ni. Masya Allah. Rasa terima kasih atas peluang ini. Dan ana rasa we should continue benda ni. Mungkin kita punya viewers boleh update Ustaz Syahib hari apa yang sesuai. Tapi pagi ni ana rasa memang best sebab dia adalah penghulu segala hari, iaitu pada hari Jumaat. Dan alhamdulillah, terima kasih juga pada semua yang hadir pada pagi ini. Dan semoga dengan pertemuan kita pagi ini, dia dianggap sebagai pertemuan di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, min majalisil ilm. Nabi kata mungkin dalam sosial media ni pun dianggap sebagai tempat kita menimba ilmu juga, macam majlis ilmu juga. Betul. Dan itulah insya-Allah. Ada kata-kata lah Ustaz? Tak adalah, insya-Allah. Ana rasa happy lah to talk to you and menadah ilmu bersama dengan antum. Doakan kita. Tadi dah doa dah panjang InsyaAllah Ustaz, kita akhiri. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Subhanakallah. Okey. Syukran Ustaz. Kita jumpa next lah insyaAllah. Okey. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.